Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman Islam, nikmat umur yang masih sampai pada hari ini. Mudah-mudahan sentiasa diberkati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mana ada kitab, cici kitab Hari ini kita pakai Google. Tapi ada dalam kitab kita baca hadis, mudah-mudahan beri manfaat pada kita. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tujawizu salatuhum adhanuhum العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون أو كما قال. Nabi SAW bersabda, 3 jenis orang yang tidak diterima semayang. Semayang ditolak oleh Allah Ta'ala. Pertama, al-abdul abiq hatta yarja', seorang hamba yang dimiliki oleh seseorang di Bali ke, melalui peperangan daripada tawanan ke dan sebagainya, pisah dia sebagai hamba milik. Dan lagi abiq, dia lagi keluar lagi tanpa izin hatta yarji', dia dalam keadaan tidak diterima solat sepanjang tempoh tu sehingga dia kembali kepada tuan. Zaman ni tak ada hamba, dulu ada, kemudian ke depan so kita tak tahu. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir, seorang perempuan yang tidur malam nyonya sedangkan suaminya marah, murka, bengih dengan dia. Dan yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, seorang imam kepada masyarakat sedangkan masyarakatnya membenci dia. Jadi 3 kelompok. Jadi Nabi SAW menyebut 3 jenis dan kelompok manusia yang Allah tak terima solat. Walaupun solat itu dilaksanakan secara sempurna, ikut sunnah, sempurna seperti mana yang diaturkan oleh syarak, seperti mana yang Nabi SAW pernah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Makna dia kena buat yang betul-betul macam Nabi buat. Bab semayang ni kita kena belajar betul-betul, jangan melepeh batuk di tangga. Walaupun dalam perkara-perkara sunat di dalam solat. Kenapa? Kerana yang sunat ini membawa kepada kesempurnaan solat itu sendiri. Apalagi dalam hal-hal rukun, perkara-perkara yang mau tak mau kita kena beritahu, sehingga kalau tidak sempurna menjadi tertolak, menjadi sebab tak sah dan sebagainya solat kita. Jadi kena ambil tahu betul. Kalau kita selalu datang berjamaah di masjid, tambah satu lagi, memang kita dituntut, terutama kita zaman-zaman penghujung ni, antara cara nak selamat daripada fitnah akhir zaman tu, kita mulazamah dan istiqamah dengan salat berjamaah di masjid ataupun surau. Itu antara cara kita nak selamat hari ni. Maka mau tak mau kena ambil tahu hukum hakam tentang salat berjamaah.
Kadang-kadang kita tak tahu solat jamaah kita tu jadi makruh sehingga tak dapat pahala jamaah, zero. Tu ada hukum macam tu. Kan? Kadang-kadang kita tak pasti, kita datang solat berjamaah sehingga kita tidak mengambil tahu tentang adab-adab solat berjamaah sehingga mengganggu orang lain yang datang berjamaah, makruh, tak dapat pahala jamaah. Contoh, tambah yang paling hebat, solat berjamaah pada hari Jumaat, hukum dia wajib, fardu. Tu kena ambil tahu. Sama ada peranan kita sebagai makmum ataupun lebih besar lagi kalau kita diamanahkan jadi imam. So, semua orang ada peranan tuntut ilmu untuk cara macam mana sembahyang kita tu jadi lebih baik. Kan? As-salatu mi'rajul mu'min. Kan? Yunaji rabbah. Nabi pernah sebut solat itu tu, solat kita ni umpamakan mi'raj kita pada Allah Ta'ala. Salat kita digambarkan yunaji rabbah, bermunajat, merintih, mengadu kepada Allah Ta'ala. Jadi dah barang pasti ada cara-cara yang dia diatur dari syarak, kau tak boleh. Kita pergi jumpa agung saja, pergi jumpa yang tuan saja, ada aturan ni. Katakan yang tuan ni dia nak anugerah kat kita, anugerah sehingga kita dapat gelaran datuk ke, datuk seri ke, Tan Sri kok. Jadi kita ni appreciate benda tu. Kita diaturkan supaya kita menerima tu dengan cara-cara yang dah ditetap pada pihak dia. Kalau datang kai kasut, jangan selipar jopun, tahu kalau jalan apa, tahu kalau kaki ayam, tak boleh dah. Kalau pakai baju sekian-sekian, pakai pagoda sampai kan. Kau nak bagi tak nak bagi dah. Macam tu kau. Tak boleh. Kan? Ada aturan ni. Macam tu lah. Allah menganugerah kita macam-macam lah sembahyang ni. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut waju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan ketenangan hidupku di dalam solat. Jadi solat itu ada aturan, jangan kata solat tampik solat tu saja pun ada aturan dan adabnya. Nama masjid, nama surau. Mula-mula nak melangkah masuk pun dia ajar adab pakai kaki kanan masuk tu. Kok kaki kanan kontong tak apa. Kontong tu kontong. Bukan lontong. Kontong sebelah. Kudung sebelah. Itu tak ada apa lah. Tu pun dia ajar. Kanan dulu masuk. Jangan main lontung aja. Tak boleh. Dia atur lagi. Kau masuk ni kau baca ni. Wajib kau tak wajib. Tapi itu aturan ni. Kan? Tahu lagi kalau kita pergi istana lah contoh kan. Kalau tak kena dengan aturan ni. Dihalau. Tak boleh masuk langsung. Masjid tak sampai tahap tu. Tapi kena faham-faham lah. Bandingan istana raja mana pun nanti muka dunia daripada penciptaan Adam AS. Satu punya manusia sampai ke akhir besok ni. Tak ada yang semulia rumah Allah. Tak ada. Tak ada yang semulia masjid yang kita duduk sekarang ni. Tak ada. Secantik dan sehebat manalah istana. Kan? Saya dulu pernah pergi Brunei sekejap. Brunei tu transit aja, transit lama, dia buat pergi jalan lah, nak pergi umrah. Transit Brunei, kan? Jalan lah. Kita ada melawat istana Brunei. Ingat melawat betul, daripada jauh ya istana tu nampak kecil, kan? Dia kata tak boleh, kita tak boleh pergi dah. Itulah istana kacau. Mana boleh suka-suka keluar masuk, dokek pun tak boleh. Lagi nak masuk, dokek pun tak boleh. Mak, istana. Dikatakan istana yang antara yang paling apa istilah dia punya bilik berapa? 1000 bilik kata kan. Kalau round setahun pun tak habis. Malam bilik ni, malam bilik ni, contohlah kan. Saya pun tak pastilah tapi macam tu lah bunyi lebih kurang. Tak boleh. Jadi sekopam mana lah masjid, kopam lah bahasa senang kan. Sekopam mana pun masjid tetap nilai paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi ada aturan ni. So kaki kanan, bacalah apa yang dia diajar, baca doa-doa untuk kita, bukan untuk orang. Kan? Bismillahi Allah maftahli abwaba rahmatik. Minta Allah Ta'ala buka pintu-pintu rahmat ni. Tidak ada tempat yang paling banyak untuk kita peroleh curahan rahmat Allah melainkan di masjid. Dan tentulah masjid paling utama tu Masjidil Haram. Nombor 2 Masjid Nabawi. Nombor 3 Masjidil Aqsa. Sekarang krisis. Kan? Itu semua.
Paling mulia yang tu lah. Yang lain lepas tu masjid-masjid tu masuk masjid kita ni. Buat renovate semana, kopo kau cantik, nilai tetap sama. Mungkin beza pandangan mata kita saja. Mulia was sama. Malaikat paling suka duduk di masjid. Kan? Paling suka. Tambah kalau dia paling suka ada majlis ilmu macam kita ni. Paling suka. Nabi kata Allah ada malaikat yang meragayau. Inna lillahi malaikatan sayyarin, meragayau dia. Dia bertaruh dalam majlis zikri. Cari majlis-majlis zikir. Cari majlis-majlis zikir. Tidak ada majlis zikir yang paling afdal melainkan majlis ilmu. Majlis ilmu majlis zikir juga. Dah dapat dia duduk di situ. Singgah dia. Siap ajakkan kawan lagi halumma ilaina. Ahlumma ilain. Meh, datang. Sama-sama kita duduk dengan mengekor dia. Datang ajak kawan. Kan? Itu minat malaikat. Jadi aturan ada. Ada kadang-kadang sebahagian orang duduk masjid, mengunjur kaki tak ada sebab. Kan? Mengunjur kaki belat. Tak betul. Dia, Ustaz Masjid Haram tu Arab tu relax. Kita suka ikut-ikut Arab. Sekarang pun tengok krisisnya. Arab pergi mana? Boleh ikut tak? Bukanlah kita menghina Arab tu, tidak. Nabi larang hina Arab kerana dia juga bangsa Arab. Nabi kata jangan hina Arab kerana 3 benda. Pertama, aku daripada bangsa Arab. Nombor 2, Quran dalam bahasa Arab. Nombor 3, bahasa syurga bahasa Arab. Jangan hina Arab lebih kurang. Tapi hakikatnya, Nabi SAW pernah sebut, Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab, kata dia. Celakalah bagi orang Arab daripada keburukan yang semakin hampir. Hari ni kita nampak yang Nabi sebut ni. Kan? Arab tak ada. Tak boleh nak harap dah. Kan? Kebangkitan Islam tu daripada puak mana pun tak tahu. Tapi nampak-nampak gaya daripada bangsa Arab tu tak ada. Sebab tu Nabi SAW sebut. Kan? La fadla li'arabi ala ajami. Wala li'ajamiyin ala arabiyin. Wala abyan ala aswad. Wala aswad ala abyad. Illa bittaqwa. Nabi kata, tidak ada kelebihan Arab berbanding tak Arab. Tak Arab berbanding Arab. Tidak ada kelebihan yang kulit putih dengan kulit hitam. Ataupun kulit hitam dengan kulit putih. Melainkan taqwa. Nabi kata. Taqwa. Itu nilaiannya. Kita ni pun sama lah. Mungkin pandangan mata manusia tu bermacam-macam. Katalah, semua orang pandang kita ni hebat lah kau. Tapi belum tentu Allah memandang kita dengan keadaan yang sama. Tarik pandangan Allah Ta'ala. Kono pula hari ni suasana zaman fitnah menarik kita arah kebinasaan. Lebih banyak berbanding sebalik. Nak selamat, hati kita ni siasa selamat, mulazamah istiqamah dengan masjid. Tu antara cara yang paling mudah. Sungguh. Kan? Tak ada dah. Bukalah kitab-kitab kait dengan masjid dan solat berjamaah. Menyelamatkan kita. Banyak benda yang merosakkan kita. Tambah hari ni. Canggih hari ni semua merosakkan kita. Arab, Saudi contohnya. Riyadh itu dah jadi hub hiburan dunia dah. Kan? Yang terbaru kan, tuan-tuan tengok tak? Saya ada kawan-kawan kongsi dalam grup. Bila masa tak tahu, tapi rasa-rasa yang terbaru lah. Ditulis terbaru. Kan? Orang heboh dengan kes Palestin. Dia heboh dengan hiburannya. Berjoget itu artis daripada mana tak tahu, tapi nampak negro lah, kulit hitam, perempuan beronjeng itu. Yang bawah ni dengan pakai jubah, pakai kopiah, ambil gambar sambil berjoget. Tuan-tuan kalau jumpa orang konsert menari bagai nak gila pakai jubah, itu memang kena tungkai tu. Tungkai tak ada tungkai. Cikgu tak tahu tungkai, kena tungkai coating kan. Biasa coating lah kena tungkai ni. Kan? Main bola lu budak-budak, bukan teh padang, atas jalan raya. Tu kena tungkai badan darah kepala lutut. Kan? Kena tungkai. Itu main sepak tonjolnya. Tonjol tu tonjol. Itu kan main tonjol je. Tapi berdasup punya tonjol ni. Tapi lepas balik tu bongkak bangkit lah ibu jari. Jadi apa nama pun nak cerita lebih tonjol-tonjol kat tu. Kan? Berjoget sakan lah. Cuma atas stage tengah konsert tu ada panggil apa?
Dia punya monitor besar tu. Skrin besar. Atas tu. Baik, sebagai biasa skrin ni belah tepi stage. Dia duduk tengah-tengah stage tu. Dia beronjeng, dia keliling-keliling lah. Stage tu. Stage tu empat segi. Ada TV lah. Skrin besar. Atas tu poli ada line hitam. Atas. Line hitam. Sekali tengok macam Kaabah betul. Ribet mana tu? Pelik. Mungkinlah dia tak ada maksud ke apa kalau ditanyakan, tapi tengok sekali tu memang macam Kaabah betul. Sambil menyanyi, sambil keliling-keliling tu. Wallahu a'lam pun maksud sebaliknya, tapi yang pasti dan pasti hanyut. Hanyut dengan hiburan. Kalau cerita agama kan dia lah yang sedap bercakap tapi praktik agama dia yang makin jauh mudah-mudahan kan kita. Tapi balik kita pada semayang itu tu kau nak ambil tahulah, belajar tu betul tak habis lah ilmu semayang ni nak belajar kan. Ya, amal yang paling tunjang, paling utama, paling besar sekali semayang lah. Kalau kita mungkin bercerita tentang fadilat solat sunat, duha dengan fadilat sekian, tahajud dengan fadilat sekian, witir, apa semua lah. Tapi tak ada amalan yang lebih utama, lebih hebat fadilat daripada semayang fardu tu. Dan Allah Ta'ala firman hadis Qudusi, tidak ada amalan yang paling utama, yang paling dikasih Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada dia, melainkan apa yang telah difardu oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nombor satu tu fardu. Fardu tu banyak lah, tapi ranking nombor satu semayang. Ramai orang semayang ni dia rasa macam biasa-biasa, tapi di ujung betul semayang sunat. Ya, semayang sunat ada fadilat masing-masing lah. Dalam hadis Nabi kata, afdalus salawati ba'dal maktubah salatun fi jawfil lail. Kita tengok semayang tahajud kan, qiyamul lail. Tidak ada semayang yang lebih afdal selepas daripada salat 5 waktu yang fardu, melainkan salat qiyamul lail, salat tahajud lah. Kita pun baik sungguh-sungguh tahajud. Bangkit bagus, bukan tak bagus. Siap dengan pakaian yang rapi, ngawangi-wangi, Allahu Akbar. Kan? Semayang Jumaat datang kupiah pun kopam. Macam mana? Padahal tu fardu. Sunat besok-besok, yang fardu tidak. Baru ni saya tahu lah ada satu orang yang kona lah, yang tak kona mungkin kita tak apa lah kan. Duduk depan, pegang tungkek hari Jumaat kan. Mata menumpu perhatian kat dia. Bagi yang tak lolap lah, yang lolap tak dia pik ada siapa pun tak ada pakai dia dah kan. Yang jago elok ni sekali sebut ittaqullah ka, ya ayyuhalladzina amanu ka, orang semua tumpu kat dia. Kopiah kopam ya amat, bukan kopam sikit-sikit. Tahu kopam cik? Kopam tahu tak? Macam berbolang-bolang daripada jauh nampak ni. Saya kata pula sini bona. Habis semayang saya tegur, ji, kupiah kopam mana ni? Ya kau ustaz dah, saya tak tahu pula. Kan? Saya kata gantilah hari Jumaat ke kapan. Awak duduk depan. Kan? Orang mandang, ya. Jadi bila bercakap apa-apa kan, rambut macam tu keluar. Lepas tu kupiah ada pula rambut satu keluar. Bukan satu, banyak keluar sini. Keluar macam budak-budak. Macam budak main dekat kupiah, main lotak pun kan keluar rambut sini, keluar rambut sini. Macam itulah dia. Parah pun lah. Tak boleh buat lebih kurang benda-benda yang Allah fardukan ni. Kalau buat kita buat lebih kurang dengan benda yang fardu, sunat tak dipandang dah. Sedangkan sunat ni penyempurna je. Sifat dia macam apa kata, aksesori je pada yang fardu ni kan. Yang banyak sunat lah. Tu orang perempuan, kalau Nabi SAW sebut pasal orang perempuan kan? Nabi SAW kata, salat khamsaha wa samat syahraha wa sanat farjaha wa ta'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at, atau kama qala. Nabi kata, jaga semayang 5 waktu. Sunat dia tak buat pun. Dalam hadis ni lah. Buat tu bagus lagi. Tapi dia buat 5 ni, tumpu elok betul-betul. Musamat syahraha, bulan puasa Ramadan dijaga tu puasa. Hari tak puasa lah. Orang perempuan ada hari dia tak boleh puasa kan. Tapi takat-takat yang dalam ni memang tak boleh tinggal puasa lah. Kalau puasa terus lah, puasa Ramadan. Kemudian wahsanat farjaha,
memelihara kehormatan diri. Pakai tudung elok, tutup aurat elok, jaga pergaulan, buat sesuatu izin suami, keluar rumah izin suami, hatta kalau nak puasa sunat pun izin suami, betul kan? Tak izin suami tak boleh suka-suka kita puasa. Perempuan tak boleh. Kan? Ataupun dah memang dalam pengetahuan dia, Senin Khamis puasa, dia tak kisah nak, okey. Tak sebut pun tak apa, tak bagi tahu pun tak apa. Dah maklum. Kan? Tapi kalau nak sekali-sekala ataupun baru nak start, khabar, kan? Bang, so saya nak puasa lah, macam mana? Boleh? Boleh kan? Kalau dia kata tak boleh, besok ingat abang nak makan-makan lah dia. Kau sekali pun kau nak makan sambal potai, udang kau nak ada. Itu contoh. Kau nak buat ya? Wa ta'at ba'alaha. Tambah satu lagi yang ujung. Apa nama? Ta'at akan suaminya. Taat. Itu yang kadang-kadang payah tu. Kan? Lain boleh. Yang taat tu yang payah tu. Anda ya. Suruh A dia buat B, suruh B buat A. Yang teruk suruh langsung tak dibuat kan? Ni cerita lah kan. Yang dalam ni okey. Dalam ni wali-wali Allah. Kan? Contoh kan ramai kadang-kadang macam tu cerita taat suami Nabi kata tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Besok di akhirat silalah masuk pintu syurga mana-mana yang dia nak. Itu satu keistimewaan dan kemuliaan luar biasa Allah Ta'ala bagi perempuan. Dia ngobar kan, buat tu sungguh-sungguh. Tambah poin besar dekat hadis tu, taat suami lah. Sebab akhir zaman ramai isteri-isteri yang bersifat nusyus kan. Suami ada kan nusyus. Kita ni faham nusyus biasa isteri saja. Dalam Quran suami nusyus pun ada. Biasa suami nusyus ni tidak menjalankan tanggungjawab nafkah, dia nusyus lah kan. Dalam Quran sebut kalau perempuan tu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun kan. Allah Ta'ala kata perempuan yang nusyus, laki nak kena buat apa kan. Tindakan dia dianjur dalam Quran, suruh dia pertama nasihat yang dia nampak gaya nak pergi ke nusyus tu, nasihat kan. Kau jangan buat kelaku macam ni. Sampai elok-elok lah. Jangan bertampik-tampik tu tak kena. Sampai satu taman dongang kita bergaduh. Tak elok kan. Aib kan. Jadi sebut elok-elok. Kadang-kadang marah-marah. Buat apa? Buat cara yang berhikmah. Nombor satu, Allah Ta'ala kata fa'idhuhun, nasihatkan dia. Jadi masalah kepada suami nak nasihatkan isteri apabila dia tak ada benda yang dia nak sampaikan. Pertama, ada dua sebab. Pertama, kerana tak ada ilmu dia nak nyampaikan apa benda yang sepatut dia sampaikan. Faham. Allah suruh kalau ada perkara yang nampak nusyus, nasihatkan. Nasihat tu mesti nasihat yang asasnya ilmu. Kata tak boleh. Hawa nafsu tak boleh. Pertama. Nombor dua, dia nak sihatkan fikir-fikir, dia nak sihat macam-macam dan pun rimau ya, contoh kan. Payah ya. Kerana dia sendiri pun tak boleh tunjuk tauladan yang baik. Dia nak sihatkan isteri dia lebih baik. Tu susah. Nak suruh orang, nak bentuk orang jadi baik, kita ni kena berjalan sekurang-kurang atas kebaikan tu. Walaupun kita masih belum lagi mampu untuk terbentuk dengan kebaikan, itu pun masih ada masalah. Dihujah-hujahkan. Kadang-kadang anak-anak hujahkan kita. Isteri hujahkan kita. Hujah apa? Hujah cerita 30-40 tahun sudah. Masa tu kita semayang pun tidak. Memang kita tu lanun, penyamun, macam-macam lah orang sebut kita ni. Ya? Sebab kelaku kita memang tak semonggah masa tu. Bila kita dah berubah, nak mengajak orang lain berubah, dihujah kita dengan yang lama tu. Alah kau dulu pun dulu tu yang kita tak tahan dengan tu. Kita dulu lain, sekarang lain. Kita kau faham macam tu kan? Dia tak, dia suka ambil yang dulu tu. Kalau elok, dia suka ambil kita yang sekarang. Tapi kalau dah bertokak, dia suka ambil kita yang lama dulu. Dia tak nampak dia yang sekarang ni. Dia suka kaut yang lama dulu. Sebab dia nak menang. Biasa macam tu. Serupalah dengan anak bini kadang-kadang kalau tak kena. Anak pun macam tu. Padahal dulu-dulu pun, dia tak tahu cerita kita tak semonggah. Tapi dapat pada mak, kau tahu tak apa kau dulu. Tak dapat ke dia? Kan? Tu masalah ni. Omak jangan cerita benda buruk apa Apa anak dihujah Kalau anak jadi biul dihujah Kan?
Bila pak kau bayi je kau belajar je Quran po duk membuton. Pak macam lu tengok mak cerita lu pak macam teh. Payah kita pun terkadu. Iyo memang iyo. Tapi budak tu nunggu masuk wad hospital tu. Kan? Kalau bapak tu jadi bongi kan, siap tu. Masalah tu. Jangan cerita tu. Hari ni lebih tahu. Bila dia masalah dengan lelaki salah dia up kat mana? Facebook. Dia up dalam Twitter. Satu dunia tahu cerita lelaki Cina cerita. Dosa besar yang ni. Dia tak faham. Bila dah buat macam tu, elok pula lepas tu. Orang satu dunia dah tahu dah ni. Nak delete pun, boleh tak delete kan? Cikgu Mizi boleh delete ke? Boleh kan? Boleh delete kan? Tapi orang dah tahu. Kan? Lepas tu siap komen bawah tu. Alah, banyak jantan lain li dia. Betul tekau deh bawah tu. Betul tekau tu deh. Batanglah orang moncih masuk dalam tu. Kan? Betul tekau tu teh. Dia apa pula lagi? Itu dia khabar zaman sekarang suami-suami macam tu lah. Elok bau pada dia teh. Tulis bawah tu. Bawah tu orang yang sama. Betul tekau tu. Copy paste. Ni masalah. Bila dia masalah lagi bini dia up lah Facebook ni tak tahan tu. Dosa besar. Kan? Samalah sebaliknya. Bila lelaki pun sama orang. Dia krisis, dia masuk dalam tu. Bila dah baik, balik malu kat sendiri. Malu sendiri lah. Dah tak boleh lah. Orang semua dah tahu dah. Hari tu ikut hawa nafsu. Dia masuk, laki dan cenia. Lompang dan sampai binga telinga dan. Orang pun tak faham binga apa. Lompang dan sampai biru-biru mata tu. Ni kau tak percaya tu. Ambil gambar. Contoh kan. Ni kau tak percaya tu. Kadang-kadang bukan cerita je tulis tak. Video pun. Duduk dalam kereta mengengit. Mengengit tu mengengit. Dia mengengit dulu boleh ambil video. Disukup mengengit dulu. Tak boleh mengengit tak ambil lagi. Cuma mana nak buat SOD mengengit. Bila dah mengengit tu dia pun live tap. Kawan-kawan dia buat SOD. Saya essay ni semua dia orang bongek essay ni dia. Baru keluar daripada rumah ni laki dan halau dan dia tak tahu cerita semua nak. Dia dalam suruh bukan halau pun. Dia kata kau baliklah rumah dulu. Fikir macam tu elok. Dia kata halau. Dia bangi. Bawah tu khabar. Tu laki kau tu lembu kau orang tadi. Dia jawab kan tu. Dan rasa lembu ke ni masalah zaman sekarang betul tak? Ya, ni fitnah. Fitnah. Bila laki bini dah faham nak buat bono-bono apa ni, bono-bono media sosial ni, jahanam rumah tangga. Biarlah kadang-kadang kita fikir bangang bab tu pun tak apa, selamat satu sudut yang lain. Daripada pandai cerdik bab tu, jadi punah ganah macam-macam benda. Sama. Budak-budak pun sama. Sebab itu kena jaga-jagalah. Benda tu kalau dihalau ke kebaikan, baiklah dah. Tapi nampak gaya banyak buruk daripada baik. Cuma hati-hatilah kita. Sebab tu orang kebab. Macam mana basuh pisau tu apa tu macam mana? Pakai pisau ke apa kok. Macam mana basuh Haji? Haji pun tak tahu kan? Tak apalah, ponek dan dia macam. Jadi pisau lah, ada pisau tu kalau tahu pakai apa elok lah, tak terbelah tangan je tu lah lebih kurang kan. Jadi pisau tu tak bergerak sendiri, tangan kita yang menggerakkan dia tu lah maksudnya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetap dan meletakkan sesuatu dalam syariat untuk kita buat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Allah uji kita dengan setiap yang Allah Ta'ala tetap atas kita, terutama yang fardu dan yang wajib. Allah uji kita. Kadang terfikir kita babi pasal apa Allah Ta'ala haramkan kita, pasal Allah uji kita. Dalam hidup ni penuh dengan ujian. Allah sebut dah khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum, untuk Allah uji kita semua ni. Siapa yang elok, walhal Allah Maha tahu kan. Hidup ni ujian Allah bagi. Tak payah kita ni nak pertikai pasal apa babi tu diharam ni, Allah Taala tak boleh makan kan. Orang kafir kau bawa sadap ni, terutama babi tonyok ni. Sadap ni. Babi tonyok ni babi hutan lah kan. Serupalah macam ayam bola dengan ayam hutan, sadaplah ayam hutan, ayam donak namanya. Jadi kalau babi hutan, babi tonyok namanya. Tu bakso rantau lah kan. Bakso rantau dia sebut macam tu. Ada satu lagi istilah babi tunggal. Ada kan? Babi tunggal ni dia tak payah cerita babi dah.
Jadi cerita kenapa Allah Taala haram hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu bangkai, jangan makan bangkai. Pula rasa sama ayo. Kambing semolih dengan kambing tak semolih. Kambing semolih dengan kambing pancung kepala sama ya. Kan? Kambing kena langgar dak kereta, mampu toi itu baik gulai. Dan kambing semolih sama tak rasa daging, tak pernah lah makan kan, tapi rasa sama aja kan. Pernah ya kadang-kadang kalau terpaksa darurah tu cerita lain kan. Jangan dengan bangkai babi pun boleh makan kan. Tapi kadar yang dibenarkanlah. Sama. Pasal apa Allah Taala tak bagi makan bangkai ni? Adalah orang cek dikaji-kaji pasal ni darah berkumpul boleh datangkan penyakit. Semoleh itulah yang paling baik. Ada kajian dia buat. Tapi kita ni tak tahu pasal apa. Di atas dasar kajian pun tak apa. Yang penting Allah sebut yang ni boleh, yang ni tak boleh. Supaya macam masalah nikah dengan zina, benda sama ya. Zina tu haram, dosa besar. Nikah itu dapat pahala. Jima' dengan zina, jima' tu nama halal lah atas pernikahan. Jima' dengan zina benda sama. Tapi satu dosa besar, satu dapat pahala. Dapat pahala sedekah. Pahala sedekah kan. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, Nabi kata. Pada kemaluan seseorang itu ada nilai sedekah. Budu' ni mana dah? Kemaluan. Kemaluan isteri itu disebut budu'. Bagi orang lelaki, wa fi bud'i ahadikum, pada kemaluan isteri seseorang kamu sadaqah, ada nilai sedekah. Kan? Ya kan tu? Setiap kali buat tu sedekah. Setiap kali buat tu sedekah. Sebalik zina. Benda sama. Bola bezo kan. Bezo apa nak akad? Ada akad yang halal, tak ada akad yang tak ada. Selain ada syarat-syarat yang lain lah, saksi ke apa dan sebagainya. Jadi macam itulah segala amalan yang tetap di Allah Ta'ala atas kita. Tak perlu kita tahu sebab ke pokok. Yang penting Allah suruh. Macam itulah salat. Jangan sampai tahap salat yang kita laksanakan sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Disebabkan laku kita, akhlak kita, mulut kita. Nabi SAW pernah ditanya oleh satu orang laki-laki. Dia kata, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, Islam itu apa? Nabi SAW menyebut, tibul kalam wa it'amut ta'am. Sebelum tu ditanya, ya Rasulullah, man tabi'aka ala hadzal amri? Siapa pengikut kau dalam Islam ni? Ya, Islam ni pengikut kau siapa? Nabi SAW sebut hurrun wa abdun. Orang yang merdeka dan juga yang hamba. Semua ni pengikut ni. Miskin, kaya, orang besar, orang kecil, ketua, orang bawahan. Semua jadi pengikut dia. Tak ada beza. Tadi dah sebut dah. Yang membezakan antara satu dengan yang lain nilai taqwa. Dia tanya pula lagi, mal Islam? Islam tu apa ya Rasulullah? Nabi jawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Ya, perkataan yang baik, kalam yang baik, ucapan yang baik, wa it'amut ta'am, dan memberi makan. Adakah Islam semata-mata tu? Tidak. Sebahagian cabang Islam itu macam tu, akhlak. Ya, Nabi pun melihat siapa yang bertanya kan. Nombor satu Nabi kata, mulut tu jaga. Kan? Perkataan yang baik. Islam ni menjadi runtuh dengan sebab mulut. Bahkan kadang-kadang akidah kita, syahadah kita jadi terlucut dan tertanggal dengan sebab beberapa perkataan yang terkeluar daripada lidah dan mulut kita hari ni. Kan? Contoh je tengok kan, ramai orang bongih ni dah dikuasai oleh hawa nafsu. Sebab tu Nabi pesan 3 kali, Nabi ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali. Jangan marah tentu pasal. Jangan marah, jangan bongih. Dia marah pada tompek tak apa. Kan? Itu pun marah tu dalam bentuk yang dikawal. Nabi pesan jangan, sebab 2 benda. Pertama, hawa nafsu akan mengelojakkan lagi marah kita sehingga tidak terkawal. Macam-macam benda yang dimurka Allah boleh keluar. Sebab tu ada permasalahan hukum yang dibahas oleh ulama.
macam mana hukum orang yang mentalak isterinya dalam keadaan marah. Sebab marah ni kadang-kadang menggilo, dia tak sedar apa yang dia keluar daripada mulut ni. Sehingga bini aku abang dah cakap yang den. Yo kok. Yo. Semalam bang bagi-bagi abang sebut. Ya betul. Ya, 3 bang bagi den. Ya, banyak kes tu. Itu dia pun dicari lah ustaz. Kalau kita tak sedar bongi apa ni kita talak bini kita, sah ke ustaz? Jumhur ulama kata, termasuk mazhab Syafi'i, muktamad kata jatuh talak 3. Macam mana nak buat? Menunglah. Tu bongi. Nombor 1 nombor 2 syaitan. Talak bini kata tu tak berguna katanya. Talak dia teh. Banyak betina lain tu. Dia bisi dah kono 3. Tak ada 1 lagi dah. 3 tu lagi. Habis tu dia menung. Jadi mulut kena jaga. Kadang-kadang terlucut syahadah. Kau ni deh. Kopiah elok. Ni soroban. Ekor bukan main handang kita dia. Apa jadah pakai soroban. Dia tu bantai pula soroban dah macam bengali tadi. Contoh lah kan. Dihinu-hinu pula sunnah tu. Habis. Masalah kau dengan dia. Kau kaitkan pula dengan sunnah ada kaedah. Tak ada kena-mengena tu. Pakai jubah, dibantai jubah kawan tu. Ini dia kata hawa nafsu. Ini kata syaitan. Sentiasa mencari ruang untuk bagaimana manusia itu mengkufurkan Allah Ta'ala. Sebab dalam Quran dia sebut, syaitan dengan kawan-kawan sentiasa mencari kaedah macam mana semua manusia ni jadi geng dia daripada kalangan ashabus sa'ir, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka semua masuk dengan aku macam dia. Dia Allah dah jamin dah dengan aku selama-lama, dan dia pula minta izin dengan Allah Ta'ala nak cari kawan dia sama dengan dia. Alang-alang dia dah dikokar dia Allah Ta'ala jaminan dalam dengan aku, nak cari kawan supaya sama dengan dia. Liyakunu min ashabis sa'ir. Dia tak berhenti walaupun sedetik cari. Dia tak ada masa tidur. Mana dia? Syaitan tak pernah tidur. Tak pernah rehat. Konjol. Baik. Itu solat. Kemudian macam mana? Jonih 3 golongan yang disebut hamba tu selesai lah. Yang kedua tu. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan yang tidur nyenyak sedangkan suaminya murka dengan dia. Murka yang bersabab lah. Dengan sabab yang munasabah syarak. Bukan yang tak tentu pasal. Tak tentu pasal. Patutnya dia suruh buat sambal potai udang. Bini yang masa tu tengah sibuk-sibuk dengan anak apa semua, macam dongal sambal potai ikan bilih. Dia pun buat sambal potai ikan bilih. Balik-balik, mana ada sambal potai udang Lah, abang bukan kata ikan bilih ya. Tak ada, kan? Dia ambil piring yang sambal tu, dilempar terbagai. Contoh, ni Johnny bongi tak tentu pasal ni. Ada spesies macam ni. Ya, bongi, memang bongi. Satu orang perempuan datang ngadu guys Ni cerita pun nak mengadu. Hari Jumaat dia kata. Dia tahu laki ni memang suka hari Johnny apa, waktu mana, semua dia tahu. Dia datang ngadu guys, Ustaz macam mana nak buat laki dan jenis. Apa benda itu ni dia contoh hari Jumaat. Dia balik sembahyang Jumaat. Tapi dia puji laki bab tu ya. Laki ni rajin sembahyang, rajin pergi masjid, rajin kuliah kan. Tapi dia ni pembongi ustaz. Tu yang kurang tu, yang lain okey je. Dia pembongi. Ni hari tu teh. Hari Jumaat hari tu. Dia balik, saya tahu dia balik hari Jumaat, dia nak minum. Dia minum air oren sangkis tu. Tahu oren sangkis yang botol tu kan? Yang apa, yang sirap tu. Buat tu. Dia buat Dia buat. Sampai rumah dia pun masuk pergi dapur buat ketang-ketang. Dia tengah buat tu laki pergi dapur. Pergi dapur tu nak ambil apa tak tahulah. Dia tengah kacau tu. Kacau air sangkis tu. Kacau. Cawan panjang. Dia ada cawan khusus tak dia. Lelaki. Cara jo. Cawan tinggi, besar. Dia kacau. Tengah lelaki sampai dapur, tengah kacau tu tumpah sikit. Dia kata, kau nak buat tak buat ni? Kan? Buat biar elok sikit. Dia ambil cawan tu, dia karate dia. Inilah komen ni. Dia kat sini tu. Dia ambil dia karate, bukan karate macam ni, karate topi, ikut topinya. Pak.
Jatuh dengan air dengan cawan berdorai kan. Gelas. Inilah dia ustaz ni. Lelaki lelaki nampak tu elok, apa nampak macam pendiam. Cuma kalau biar dia ada misai meletok belakang. Ada misai kan. Macam tu punya bongi. Kan. Tak betul dah. Ini marah yang tak kena tompek ini tak masuk. Kan dia bongi pasal hari itu tongan kacau tu tumpah sikit tu tak kena tompek lah. Bila tidur dia bongi sepanjang tu dia tidur dah lah bini yang berkoruh dulu kan dah lah tak payah tidur kan yang macam serombong kapal punya dengan tak boleh tidur bongi dengan yang tadi ni kono tak tu tak berdosa yang si bini tadi bahkan pek pahala kan buat sambar pek pahala bongi yang macam mana bongi pada perkara-perkara yang kono dengan syarak lah contoh kan contoh dia kata apa timah ni kau telefon ni laki kojo ni bang dia nak keluar lah dengan kawan dia kawan pergi sekian-sekian tompek laki kau bang elok tak payahlah bang kau lagi rasa nak balik lah nak makan kat rumah hari ni tak nak makan kodai nak makan kat rumah dia sungsung tak telefon Assalamualaikum Waalaikumsalam balik rumah nak makan kan macam dia sebut tadi lah balik nasi tak ada apa tak ada dia pun tak ada keluar kan tadi dah korban nak keluar dia kata jangan keluar juga keluar tu dengan kawan tu kan dengan spek hitam dah tak ada orang tahulah dia keluar spek hitam sepenuh muka ni jalan dia pun pergi kerja beli kodai beli makan kat kodai ni contoh kan balik dia marah kau timah pergi mana? Timah lah contoh kan. Tak ada kena-mengena sama hidup atau meninggal dunia. Timah, kau pergi mana? Dan balik kau tak ada pula. Nak bang balik kau? Ya, balik. Dia kan ada korban. Dia makan rumah. Ya kau balik. Dia kau keluar apa-apa. Dia korban jangan keluar. Dia kan? Taklah kawan. Taklah. Kawan bang. Dia contoh kan. Itu dia pun marah. Oh bang. Dia marah. Bini marah balik. Itulah bang. Dia nak keluar kejap pun tak boleh. Orang semua tengok laki steady. Tak ada hal pun. Pasal apa abang payah mana? Laki orang tak macam abang pun. Dia beza-bezaan pula. Tak boleh ni. Ini dosa hukum Jangan samakan laki orang dengan laki kita. Laki kita lain. Laki orang lain tu beza. Benda-benda sini dia suka beza. Benda-benda baik tak ada lah pula. Abang baik lah macam laki tau. Baik betul abang. Baik-baik pada dia. Tak ada dah. Dia kena tak betul dia. Bang macam ni perangai ni. Tengok orang dah. Laki dah. Elok. Okay. Keluar. Siap bawa lagi bini pasal abang baik dia buat beza macam tu laki kita lain jangan beza dengan orang laki kita dah tak beri taat ajalah tu kan agama ni kalau dia bongi lepas tu pula bini tidur nyonya dah lah bongi lah kalau masa abang masalah dia tidur dia buntut itu ya kan laki sini ada pusing belah sana di belakang laki dosa tak ni haram hukum berdosa kan dia bagi tu 3 das sekali. Dun. Lagi ni. Tersandar lelaki. Tahu pergi bilik lain. Bilik tidur dengan anak. Ini dosa. Yang ni dosa. Yang tadi tak. Beza lah. Ini bukan setakat dosa. Semayang tak terima. Satu riwayat lain. Hadis Nabi SAW sebut. Ayyuma mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Atau kama qala. Nabi kata mana-mana perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya bangih dengan dia, murka dengan dia dengan sebab contoh macam tadi, malaikat mengutuk dan melaknat dia sampai pagi besok tu. Dahsyat tak? Sentiasa mengutuk dia. Perempuan terkutuk kau, perempuan terkutuk kau, perempuan pai subuh. Lebih kurang tu lah maksudnya. Tapi kata hadis macam tu lah. Malaikat sentiasa mengutuk dan melaknat dia sampai subuh. Itu jangan buat cerita. Tak ada berkat hidup dah. Kalau dah itu, kalau satu malam satu hari. Kalau kono bertahun-tahun, lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Ada satu orang lelaki dengan 2 kat saya sama tu. Dia kata, Ustaz, macam mana nak buat ni? Lah, bini dia lah. Kalau bini kau lah. Tahu lah Ustaz. Dia bongi bona dia kalau saya ajak dia. Ajak ni mana bersama lah. Jima. Kalau saya ajak je, benda tu je dia bongih dia. Kalau ajak keluar ke apa, kau biasa je, tak ada apa. Jangan ajak tu je. Ajak tu bongih, ajak tu. Adakah dia ni dah dikonosihi Ustaz? Dia tanya saya macam tu lah. Adakah ni tanda-tanda orang buat-buat ke apa kau?
Saya kata tu saya tak tahu. Saya tak ada ilmu bab tu. Saya tak roti bab tu. Kan? Orang ono ko dia dah kono sihir ko. Kalau bab tu dia tak nak. Bab tu dia tak nak. Dia macam dia bonci kat saya tu. Kalau saya ajak dia bonci saya. Lain-lain okey. Kan? Tu saya tak tahulah dia kata. Apa pula? Bila saya ajak kan dia kobah. Tak ada benda lain. Sisik yang tu. Sisik yang tu. Padahal tak ada pek pun saja. Sisik yang tu. Sisik yang tu. Bak, berdosa ni. Jangan jadi sebab kan. Sebab lelaki tu memang mana dia halau kan? Mana hidup. Mana mati. Kan? Mana bergarit. Kalau tak bergarit, tak apa. Nak berdosa. Perempuan dosa. Kalau terjerumus dia kepada lembah zina, dosa besar tu pun sama pada isteri. Ya dia pun dosa besar lah. Isteri pun dapat juga dosa besar. Togah dia lah lelaki jadi macam tu. Bukan setakat tu, malaikat mengutuk dan melaknat dia. Dan yang terakhir, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Seorang imam yang jadi imam sedangkan masyarakatnya membenci dia. Ada dua pendapat ulama tentang makna imam di sini. Pertama, yang dimaksudkan imam di dalam salat. Orang yang semayang dibenci oleh makmumnya, makruh dia jadi imam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, pemimpin. Wa imamu qaumin, pemimpin satu masyarakat, wa hum lahu karihun. Sedangkan masyarakat membenci dia. Benci pasal apa? Eteh kefasikan dia. Sama ada bab semayang tadi, ataupun menjadi pemimpin, ketua lah. Eteh kefasikan dia. Kalau dia buat sesuatu benda eteh kebenaran dan keadilan, orang benci, itu biasa mana-mana zaman pun, dan itu bukan termasuk dalam makna hadis. Hadis berkait dengan kefasikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Yang baik daripada Allah, kurang kelemahan saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya lupa nak beritahu ada program di madrasah saya lah, Madrasah Az-Zin, 22 hari bulan ada maulid lah. Jadi ada beberapa ustaz dan ulama yang kita jemput nak undang. Jadi kalau siapa-siapa ada masuk, silalah bersama lepas isyak. Kita baik lepas maghrib tapi lepas isyak boleh datang kan. Di Madrasah Az-Zin 22 hari bulan ya. Ada masuk boleh datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.